tutorial lagi chapter 4. Okay, kita sambung lagi chapter 4. So esok kita akan sambung chapter 5 lah dah ya. Okay, sebab rasanya dah boleh habis hari ni. Tapi mana-mana soalan yang saya rasa mungkin tak sempat habis, saya rasa habis lah ya, memang akan habis lah sebab konsep dia lebih kurang sama je. So nak bagi kamu faham tu is quite simple lah biasa. Alright ya, so hari ni kita akan bincang pada soalan yang kita tak bincang tu. Soalan yang kita tak bincang ialah soalan 16, 17, 19 and 21 lah ya. Okay, hari ni kita akan bincangkan soalan tersebut lah. Kita bincangkan keempat-empat tu. Lepas tu objektif kalau tak sempat saya mungkin akan berikan jawapan saja. So yang tu kamu cuba study sendiri ya. Alright, kita pergi kepada soalan number 16 lah ya. Ini ada siapa yang ajar saya? Nabil Muhaimin. Dia ajar saya macam mana nak guna OneNote tapi saya tak lepas lah nak guna OneNote tu. Nanti saya cuba belajar lagi. So hari ni masih kita pakai yang sama juga kan. Pakai lagi macam style yang saya yang biasa lah. Tapi ada improvise sikit lah ya. Saya kosongkan ruangan bawah ni so that kamu boleh nampak. Saya boleh conteng kat bahagian bawah lah ya. Okay, cuba tengok soalan number 16. Okay ya. Soalan number 16 kita belum bincang. Okay, dalam video tu saya dah bincangkan soalan selain daripada 16, 17, 19 and 21 lah ya. Alright, so cuba tengok soalan number 16. So kita ada carbon tetrachloride CCl4 was prepared by reacting 50 gram of carbon disulfide. Saya nak ambil contoh masuk. Okay, with 50 gram of chlorine. Ni kita ada carbon disulfide. Okay, kita campurkan dengan Cl2, produce CCl4. Okay, disulfide dichloride. Disulfida dichloride lah tu, apa tak tahu nama dia apalah ya. Alright. Sekarang diminta kamu determine the limiting reactant. So as usual apa buat ialah you have to calculate mole lah ya. Pertamanya what you do, you have to calculate mole of both reactant. Reactant kita adalah carbon disulfide dan juga chlorine lah. This is our reactant ya. Jadi limiting reactant tu only refer to the reactant lah ya. Dia bukan refer kepada produk lah ya. Alright, first you have to calculate mole of CS2. Mole CS2 kita ada 50 gram. Dividekan dengan molar massnya ialah berapa tu? Cuba tengok. Okay. Kamu bagikan dengan dia punya molar mass lah. Okay. Carbon 12, sulfur 32. Times 2 lah 64. So campurkan dua-duanya. So saya dah dapat jawab, saya berikan jawapan dia mole terus kat sini 0.658 mole. Okay, jadi sekarang kita ada mole chlorine lah ya, mole chlorine, mole Cl2 kita ada 50 dividekan dengan chlorine 35.5. So 2 times 35.5. Okay. So jangan darab 3 pula. Ini 3 ni nak menunjukkan dia perkadaran dengan reaktan yang berlainan lah ya. So 2 times 35.5. So molar mass kamu punya mole dia dapat 0.704 mole. Ya. Okay. Sekarang okay, kita dah dapat mole, then you can determine the limiting reactant lah. So, kita boleh nyatakan bahawa 1 mole. Dia masuk ke? Saya nak tengok satu. Okay. 1 mole CS2 equivalent to 3 mole
Cl2 lah. Ya. Okey. Jadi sekarang kalau kita ada 0.704 mol Cl2, sebenarnya kita memerlukan sebanyak 0.235 mol CS2. Jadi mol yang dibekalkan sekarang 0.658. Okey. Jadi banyaklah kan. Jadi kalau kita tengok di sini for 0.704 mol Cl2 dia memerlukan sebanyak 0.235 mol CS2 only. Ya. Tapi mol CS2 yang dibekalkan ialah 0.658 mol. Okey, thus kita katakan bahawa CS2 is an excess reactant. Whereas okay, Cl2 is a limiting reactant lah. Memang kalau dalam reactant ni satu akan jadi excess, satu lagi akan jadi limiting. Alright. Jadi determine the limiting reactant. Yang ni kamu kena buat ayat lah. Ya. Jadi for 0.704 mol Cl2 need 0.235 mol CS2. But mol CS2 provided is 0.658 mol. Thus CS2 is an excess reactant whereas Cl2 is a limiting reactant lah. Ya. Okey, jadi sekarang kita dah dapat dah limiting reactant. Okey. Now kita pergi kepada B pula lah. Ya, B dia kata calculate the mass of CCl4 form. Okey. Yang ini tadi adalah mol yang dibekalkan. Ya, mol yang dibekalkan dalam tindak balas tersebut. Okey. Dalam tindak balas ini, okey, kita ada CS2, kita ada Cl2, kita ada CCl4 dan S2 Cl2. Okay, ini 3. Okay, CS2 dibekalkan 50 gram, Cl2 juga 50 gram. Okay, jadi kamu dikendaki mengira secara teorinya. Okay, nanti kita akan dapat produk ni. Kita akan dapat produk ni. Satu adalah produk yang diberikan kepada kamu yang CCl4 ni, satu dia boleh dikira secara teoretikal. Satu lagi dia adalah actual. Actual kalau kita tengok yang ni. 30 gram yang diberikan ni adalah ini we have 30 gram. Diberikan kepada kamu dia dapat 30 gram. Tetapi theoretical yield dia tak bagi. Theoretical. Sebab kita kena kira daripada ratio menggunakan limiting reactant. Ya, boleh ha? Jadi sekarang untuk soalan B ni calculate the mass of CCl4 form tu adalah mass theoretical of CCl4 lah. Ini mass secara teori lah ya. Mass secara teori ni kita kena buat perkadaran menggunakan limiting reactant provided. Jadi sekarang berapakah mass CCl4 yang sepatutnya kita dapat? Okey. Jadi sekarang kita ambil mol Cl2 yang dibekalkan sebab dia adalah limiting reactant. Jadi sekarang kita ambil menggunakan perkadaran menggunakan Cl2, 3 mol Cl2 produce 1 mol CCl4. Kalau kamu dibekalkan 0.704 mol Cl2, berapakah mol CCl4 yang kamu akan dapat? Jadi kamu kira lah kat situ, kamu akan dapat 0.235.
0.235 mol CCl4 yang patutnya kamu akan dapat lah. Kamu dapat banyak ni. Sebab 0.704 divide by 3 times 1. Kan macam ni lah. Perkadaran ni saya faham tak? Perkadaran ni ya macam mana nak dapat? Macam biasa kita buat lah. Kalau satu tangan 5 jari. Kalau 3 tangan 5 jari. Buat macam tu lah. Ni perkadaran. Ni perkadaran. 3 mol CCl2. Okay. Haris. Thank you Haris. Faham. Okay. Okay. 3 mol Cl2 dapat 1 mol CCl4. If we have 0.704 mol Cl2, ini adalah mol CCl4 yang patutnya kita dapat lah. So that dah dapat mol CCl4, we can calculate mass CCl4. Mass CCl4 ambil mol 0.235, darabkan dengan molar mass dia. Molar mass of CCl4 ialah 154 gram per mol. Yang ini saya ambil daripada ni lah, carbon 12, chlorine 35.5. Darab 4 lah. So dapat ni lah 154. Lepas tu darabkan dengan molar mass dia, then you will get 82.9. No. Kamu akan dapat 36. Sorry. 36. Sorry. You will get 36.19. 36. 36.19 gram. So dapat banyak tu lah. Okay, jadi sekarang berapakah percentage yield? Kalau diberikan bahawa CCl4 yang dapat tu daripada eksperimen adalah 30. Jadi, so if you want to calculate the percentage yield, okay, is equal to 30 dividekan dengan 36.19 times 100%. Then you will get 82.9%. 82.9% percentage yield dia. Percentage yield boleh Okay, boleh salin lah number 16. Madam nak tanya. Boleh tanya. Kalau yang perkadaran tu kan, kita tak ambil Cl2, kita ambil CS2 boleh? Yang bahagian sini ke? Bahagian sini? Yang B. Oh ni, tak boleh. Sebab CS2 adalah excess reactant. Excess reactant tak boleh ambil daripada perkadaran menggunakan CS2. Good question. Okay, ini sekarang sudah ramai yang buat salah. Sebab CS2 adalah excess reactant. Tak boleh ambil daripada excess. Contohnya katalah saya buat burger lah bagi senang faham ya. Okay, katalah saya ada 6 burger. Dia punya equation 2 roti, 1 daging dapat 1 burger. Okey. Katalah diberikan sebanyak 6 roti tambah dengan 6 daging. Berapakah burger kita dapat? Boleh tak kalau saya katakan di sini 2 roti dapat 1 daging. 1 burger. 2 roti dapat 1 burger. 6 roti dapat 3 burger. Boleh tak? Dalam kes ini. Boleh tak 6 roti dapat 3 burger? Tak boleh kan? Sebab sorry. Sorry. Saya silap. No.
Yang ni katalah saya letak ini sebagai ini saya letak dia sebagai satu daging. Okey. Okey. Saya katakan di sini 2 roti, 1 daging dapat 1 burger. Katalah kamu diberikan 6 roti, 1 daging. Kamu boleh dapat sebabkan kamu ambil perkadaran menggunakan 6 roti. 6 roti ni kita tahu bahawa dia adalah excess reactant. Sangat baguslah soalan ni kan. Okey. Ramai yang memang selalu tak boleh faham konsep. Okey. Yang ni kalau tak faham konsep tu biasa. Ya, sangat biasalah. Soalan yang sangat baguslah bagi saya. Ya. Okey. 6 roti ni adalah excess reactant. Kenapa dia excess reactant? Okey, sebab kalau 6 roti dia perlukan sebanyak 3 daging, betul? Tapi daging yang dibekalkan 1 je. Maksudnya daging ini adalah limiting reactant. Tetapi kita nak assume burger yang kita dapat itu daripada perkadaran menggunakan 6 roti. Boleh tak? Kita kata dia dapat 3 burger. Betul ke tak betul? Okey ke tak okey kalau dalam kes ini saya kata boleh dapat 3 burger? Boleh ke tak? Tak boleh kan? Tak boleh. Tak dengar? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita hanya ada 1 daging je. Betul? Kita hanya ada 1 daging je. Macam mana kita nak buat lagi? Kita nak, unless burger kita tu kita tepekkan roti dengan roti je. Gitu. Kan? Dia tak ada daging. Tak nak. Tak boleh. Tindak balas tu tak berlaku. Boleh ke tak ni? Kita tak boleh ambil ratio untuk mendapatkan produk itu daripada excess. Dalam kes ini, excess adalah roti. Betul tak? Roti adalah excess. Kalau dibekalkan kepada kamu 6 roti, 1 daging, maka dalam tindak balas ini, kita katakan bahawa roti adalah excess reactant. Okey ke? Okey ke? Cuba tanya saya. Lagi. Okey, madam. Faham? Okey. Yang manakah satu limiting reactant dalam kes ini? Mestilah daging. Kenapa daging? Sebab bila kita buat, kita ada 6 roti. 6 roti tu, 6 roti dia perlukan sebanyak 3 daging. Baru boleh dapat burger lah. Kan? Burger 1, 6 roti. 2 roti. Okey, lepas tu kita ada 3 roti kat sini. Ni kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 roti. Berapa daging yang diperlukan? 1, 2, 3. Sedangkan dalam soalan kamu diberikan 6 roti 1 daging. 6 roti 1 daging. Berapakah burger yang boleh kita dapat? Kalau diberikan 6 roti 1 daging. Mestilah menggunakan perkadaran menggunakan limiting reactant. Mana pen saya ni? Tak keluar lagi. Astagfirullah. Kalau diberikan 6 roti 1 daging, kita nak kira kalau 1 daging boleh hasilkan 1 burger. Sahajalah. Betul? Kita tak kira daripada 6 roti tu. Sebab tak cukup bahan. Faham ke tak? Sebab itulah kita menggunakan dalam kes soalan ini, okey, kita menggunakan perkadaran ratio untuk mendapatkan produk CCl4. CCl4 ni dengan menggunakan limiting reactant. Kita tak boleh menggunakan perkadaran menggunakan CS2. Sebab CS2 adalah excess
reactant. Boleh ha? Lepas tu kita dapatlah mol CCl4. Dah dapat mol CCl4, dapat mass CCl4. Dapatlah ni. Lepas tu boleh kira percentage yield. Mass yang kita dapat ini, we call it as theoretical. Ni, theoretical yield. Dalam soalan, kalau diberi, itu adalah actual yield. Jadi, nak kira percentage yield, actual yield, divide dengan theoretical yield, darab dengan 100%. So, dapatlah 82.9%. Boleh ya? Boleh salin? Dah salin ke belum? Dah. Ini saya bagi attendance kat kamu lambat sebab tolong anak saya mengemas, memunggah barang balik kan. Nak sewa rumah. Nak 7 minggu ni nak hantar dia balik. Balik Tanjung Malim. Nak start dah. Nak sambung masternya. Master je ni. Master G. Harap-harap boleh sambung terus sampai PhD lah ya. Doakan dia tau. Okay, so seterusnya tengok number 17. Dah kan ni? Dah salin dah? Okay, mari kita lihat number 17. Okay, mari kita tengok yang ni. Cuba kamu buat Sat. Cuba kamu try fikirkan jawapan dia. Figure out the answer. Buat sampai B. Okay, cuba tengok number 17. The following question are based on the reaction given below lah ya. Alright, sekarang nak tentukan limiting reactant. Sama juga macam biasa, apa kena buat ialah you have to calculate mole of the reactant lah. Jadi mole yang pertama kita ada copper 1 oxide. Copper 1 oxide, molar diberi mass diberikan 200. Dividekan dengan dia punya molar mass. Okay, molar mass dia 144. Okay. Okay, so kamu akan dapat 1.389 mol. Okay, lepas tu kamu kira mol copper 1 sulfide. So 150 divide dengan molar mass 160. You will get 0.938 mol. Dapat ni lah. So kita boleh buat perkadaran sekarang. 2 mol Cu2O equivalent to 1 mol Cu2S. So if you are given 1.389 mol Cu2O, this is equivalent to berapa tu? 0.695 mol Cu2S. Okay. Yang ni, okay. Kalau kita tengok daripada ayat dia, okay, 2 mol Cu2O, okay, perlukan 1 mol Cu2S. Kalau kita ada 1.389 mol, ni diberilah. Dia perlukan 0.695 mol Cu2S. Tapi mol Cu2S yang dibekalkan berapa?
0.938. Banyak kan? Kita nak 0.6 je. Tapi yang dibekalkan 0.9. Maksudnya Cu2S adalah Cu2S adalah excess reactant. Jadi for 1.389 mol Cu2O need 0.695 mol Cu2S. But Cu2S provided is 0.938 mol. Jadi thus Cu2S is an excess reactant. Jadi kalau Cu2S excess reactant, thus Cu2O is a limiting reactant. Automatic. Ini kalau kita tengok daripada persepsi Cu2O. Okey, katalah tak nak. Madam boleh tak saya tengok dari persepsi lain? Boleh, tak ada masalah. Cuma kita tengok persepsi lain Okey, kalau kita ada 1 mol Cu2S need 2 mol Cu2O. Okey, kalau diberikan kepada kamu 0.938 mol Cu2S, dia sebenarnya memerlukan sebanyak double of the Cu2O. Ni saya tunjuk balik, saya tunjuk lagi kan, lagi dan lagi tak apa ya kalau siapa yang tak dah faham. 938 times 2. Kamu memerlukan sebanyak 1.876 mol Cu2O. Jadi for 0.938 mol Cu2S, need 0.87 1 point. Itu tinggal 1 point. Need 1.876 mol Cu2O. But Cu2O provided only 1.389 mol. Thus, Cu2O is not enough. Thus, Cu2O is a limiting reactant. Tak kisah kamu kira daripada persepsi Cu2S ataupun daripada persepsi Cu2O. Memang kamu akan dapat jawapan yang sama lah. Alright. Calculate the volume of SO2 formed at STP. Yang ini jangan tunjuk dua-dua. Apabila membuat calculation, jangan tunjuk dua-dua persepsi. Tunjuk satu je. Pilih satu saja. Jangan tunjuk banyak-banyak ya. Nanti buang masa. Ya. Sedangkan dia akan bagi salah satu jawapan, salah satu markah saja. Ya. Sama ada markah ini, bahagian ini, markah bahagian ini atau markah bahagian inilah. Ya, dia tak bagi dua-dua. Ya, tak tambah markah. Ya. Calculate the volume of SO2 formed at STP. Jadi nak kira volume SO2 berdasarkan kepada mol Cu2O lah yang dibekalkan. Sebab dia adalah limiting reactant. Macam itulah. Tengokkan sekarang kalau kita tengok 2 mol Cu2O produce 1 mol SO2. Kenapa ambil Cu2O? Kenapa tak ambil buat perkadaran menggunakan Cu2S? Sebab Cu2S adalah excess reactant. Jadi saya gunakan perkadaran untuk mendapatkan produk
kita ambil daripada limiting reactant. Sebab dia lah yang menentukan berapa banyak produk terhasil. Alright, jadi sekarang kalau kamu nak dapatkan berapa mol, kita ambil yang provided lah. So kalau kita ada 1.389 mol Cu2O, dia akan produce sebanyak, separuh lah daripada mol yang disediakan. 1.389 divide by 0.6945 mol SO2. Jadi sekarang dah dapatlah mol SO2. Maka kita boleh kira volume SO2 at STP mol 6945 darab dengan 22.4. So that you will get the answer is berapa volume dia? 16.67. 16.67 liter. Dapat ni lah. Boleh salin dulu. Ya. Cakap? Dah ke belum? Okey, sekarang kita nak tengok excess reactant. Remain at the end. Okey. Sekarang kita nak dapatkan excess reactant. Okey, tadi diberikan Yang volume tu bukan 15.56 ke? 15.56. Kejap ya, saya kira balik. 0.6945 0.6945 darab 22.4. lah. Kita tengok jawapan ni 16.67. Kat bawah lah ada jawapan dia. Saya tengok kat sini. Kan volume. Sesalah lah tu. Apa tadi? Nasib baik kamu cakap ya. 15.56. 15. Sorry ya. 15. Depan saya 15.56 liter. Betulkan lah. Betulkan ya. Kalau dah salin betulkan. Okey. Dah ya. Okey. Sekarang kita tengok soalan untuk C. Okey, soalan untuk C. Okey. Kamu diberikan mol Cu2O ialah berapa mol Cu2O? 1.389 mol. Kamu diberikan mol Cu2 as 0.938 mol. Okay. So, sekarang kita tahu bahawa limiting reactant adalah Cu2O.
Ini adalah limiting return lah. Okay. Jadi dengan menggunakan perkadaran daripada limiting return, kamu kena kira berapakah mol CO2S yang digunakan. Yang ini yang dibekalkan. Yang digunakan untuk bertindak balas dengan 1.389. Maksudnya kita gunakan perkadaran menggunakan Cu2O, menggunakan limiting return. Jadi sekarang kita boleh buat equation. Okay. 1 mol. Okay. Cu2O ni 1 mol Cu2S. Kalau kita ada 1.389 mol Cu2O, dia perlukan 0.695 mol Cu2S. Mol Cu2S yang diperlukan banyak ni sahaja. Jadinya sekarang thus, okay, mol Cu2S excess. Sebab kita nak dapatkan Cu2S excess dalam bentuk mass, kita kena kira dulu mol yang berlebihan. Mol yang kita tak pakai lah. Ya, mol yang kita tak guna. Jadi sekarang mol yang excess, mol yang diberi dalam soalan, tolak dengan mol yang kita pakai, yang kita guna untuk bertindak balas dengan limiting return. Jadi kita ada di sini 0.938 minus 0.695 mol. So, kamu akan dapat berapa mol excess tu ialah sebanyak berapa tu? Kamu akan dapat berapa ya? Sekejap ya. 0.2343. 8 tolak 5, 3 lah kan? 8 tolak 5, 3. Okay. 9 tolak 3. 9 tolak 3. 3 tolak 9. 3 tolak 9, 4 betul lah. Mana pen? Okay. 13 tolak 9, 4. Okay, yang ni jadi 8, 8 tolak 6, 2. Ni, mol. Mol Cu2S excess. Jadi mass Cu2S excess, ambil mol dia 0.243 times dengan molar mass dia. Molar mass dia ialah 160. So that you will get answer 38.8 gram. Unit mass mesti dalam gram lah ya. Okay, boleh ya? Boleh salin lah. Faham ke tak untuk dapatkan excess ni? Excess ni pun perkara yang susah juga. Selain daripada percentage yield. Okay. Seterusnya tengok soalan nombor 19 ya. Mari kita lihat nombor 19
Dah habis salin ke tadi? Dah? Dah. Dah. Okay. Tengok soalan number 19. Nanti mula bincang. Ini dia trikkan sikit. Cuba buat soalan ni. Yang ni dia beri akses. Ni dia dah bagi akses dah. CL akses. Baca soalan tu. Biasa soalan dia macam ni lah. Tadi kita belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan? 2 tambah 3 sama dengan 5. Macam tu lah kan. Tapi soalan dia akan tanya 3 tambah berapa sama dengan 7. Macam tu. Kan? Biasa soalan macam tu lah. Dia akan sedikit tricky lah. Okay. Mari kita lihat untuk soalan number 19 tu. Okay. Kita ada write a balance equation. Okay. Kita tambahkan ion Ag plus kepada ion Cl minus. Okay. Yang ini excess. Cl adalah excess reactant. Automatic agentum ialah limiting reactant. Dia tak boleh jadi limiting. Dia tak boleh jadi excess reactant. Yang ni dia dah bagi tahu dah. Cl2, Cl minus adalah excess chloride. Excess reactant lah. Ya. So dapat AgCl. Ni balance equation dia lah. Ya. Okay. Assume the percentage adalah banyak ini. Percentage yield adalah 98.7. Okay. Jadi sekarang kita campurkan yang ini excess. Kita campurkan yang ini tak tahu berapa. Yang ini excess. Okay. Kita dapat 0.1234. Cantik dia ambil number ni ya. Okay, dapat 0.1234 gram AgCl. Yang ni adalah we call it as actual yield dia. Kita dapat ni was obtained. Ni dalam eksperimen tu kita dapat banyak ini AgCl. Okay. Lepas tu dia berikan theoretical yield. Dia berikan percentage yield. Percentage yield. Percentage yield adalah 98.7%. Okay. This is equal to actual yield diwakilkan dengan theoretical yield darab dengan 100%. Okay. Sekarang kita sudah tahu dia punya percentage yield. Sudah tahu actual yield. So that you can calculate theoretical yield. Okay. So we can calculate theoretical yield. Theoretical yield kita rearrange tu. Okay, kita ada ambil actual yield 0.1234 dividedkan dengan 98.7 darab 100%. Then you can calculate the theoretical yield. So the theoretical yield adalah sebanyak 0.1250 gram. Ini adalah theoretical yield. Boleh tak? Ini adalah mass secara teori AgCl. Jadi sekarang calculate the theoretical yield AgCl. Dah dapat dah? 1250. Dia sudah kira berapa gram of silver ion in the
reaction. Jadi kita boleh kira lah. So daripada perkadaran menggunakan mol, AgCl dan Ag. So kita tahu bahawa apa buat ialah you have to calculate mol AgCl. Mol AgCl 0.1250 dividekan dengan molar mass-nya ialah sebanyak 143.4. 143.4. So that you will get 0.00. Alamak. 1, 2, 3, 4. 9 10 power of negative 4 mol. Jadi sekarang kita ambil buat perkadaran 1 mol AgCl equivalent to 1 mol Ag plus. If you have 9 times 10 power of negative 4 mol AgCl, then mol Ag pun sama lah. Jadi dah dapat mol Ag, so that you can calculate mass Ag plus. Mol darab dengan molar mass. Molar mass Ag dalam keadaan ion sama ke? Sama je. Sebab yang hilang ini adalah elektron. Hilang elektron tak mengubah mass of the atom. Macam saya pernah cakap dengan kamu, contohnya kalau katalah saya gunting rambut. Sebelum saya gunting rambut, berat saya adalah 49.35. Contoh kan. 49.35. Tapi bila lepas saya potong rambut, berat saya masih lagi 49.35 sebab dia tak memberikan sumbangan. Rambut tu tak memberikan sumbangan terhadap berat. Sama juga dengan elektron dalam atom, tak memberikan sumbangan. Dia jadi ion Ag plus, hilang elektron, tak menyebabkan berat dia berkurang. Berat dia hanya boleh berkurang kalau proton berkurang, neutron berkurang. Ya? Jadi sekarang kalau kita tengok di sini, molar mass Ag adalah 107.9. Sama je molar mass atom ataupun ion. Ya? So, kamu akan dapat di situ mass Ag yang digunakan 0.0971 gram. Mass of Ag ion yang digunakan. Banyak ni. Kat sini kita gunakan sebanyak 0.0971 gram lah. Kita guna banyak tu. Yang ini Cl excess reactant. Soalan macam ni. Biasa soalan dia akan bagi dia belik lah kamu sikit. Kan? Dia tak akan bagi direct lah macam saya ajar. Boleh salin. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada ya? Boleh salin. Terang tak ada? Tak payahlah terang. Dah kah? Udah ke belum? Mari kita lihat soalan seterusnya. Number 21 ya. Number 20 saya dah bincang. Tengok number 21. Mana ni?
Okay, tak apa ya. Saya mungkin tengah ambil lebih sikit masa daripada 1 jam hari ni. Boleh ya? Okay. Sekarang mari kita lihat untuk soalan number 21. Okay. Data bila dia beritahu data. Baca soalan lah. Okay, soalan ni. Okay, data dia diberi dalam bentuk. Satu diberikan dalam bentuk gram, mass 20 gram AL. Satu lagi diberikan dalam bentuk solution. Kena tahulah. Solution 0.5 molar. 300 mil. H2SO4 solution. Solution tu maksudnya ada air lah. Jadi yang kita nak kira mol adalah mol H2SO4 sahaja. So nak kira mol H2SO4 dalam solution pakai formula MV over 1000 lah. So mol H2SO4 pakai formula MV over 1000. So kita dapat 0.5 times 300 dividekan dengan 1000. Okay, mol dia sekarang ialah 1.5. 0.15 lah. Mol. Okay, mol AL 20 over 27. You will get 0.741 mol. Lepas tu bolehlah buat perkadaran lah. Kan? Okay. Tapi dia tak bagi reaction. So kamu kena buat dulu equation lah. So kita ada Al plus H2SO4 dapat aluminium sulfate Al2SO4 dan hydrogen gas. So sekarang balancekan equation tu. So Al belah sini ada 2 ya. 1 belah sini ada 2. So you have to multiply by 2. Lepas tu Al ni patutnya lambat sekali lah. Okay. Hydrogen ada 2 sini. Kan? Okay. SO aluminium sulfate. Ni tinggal 3. So sini ada 3. Sulfate ni ada 3. Ke sini you have to multiply by 3 lah. Ni ada 3, sulfate ada 3. Jadi hidrogen sekarang ada 6. So ini kena ada 3. Okay. So dapat macam ni lah. Okay. Jadi kita boleh buat perkadaran. Ikutlah daripada mana-mana nak tengok Al ke ataupun H2SO4. Saya nak ambil H2SO4 lah sekarang. Ya. Ataupun saya nak ambil Al lah. Ya, okay. Okay, 2 mol Al produce 3 mol H2SO4. Kalau dibekalkan kepada kamu 0.741 mol Al, H2SO4 yang diperlukan adalah sebanyak, saya kira 0.7. Saya ambil masa lebih sikit hari ni, jangan marah ya. 0.741 divide by 2 times 3. 1 point. Mana pen saya tak nak keluar. Okay. 1.1115 mol H2SO4. Okey, jadi tapi mol H2SO4 yang dibekalkan 0.15. Okey. For 0.741 mol Al need 1.1115 mol H2SO4. But mol H2SO4 provided is 0.15. Kamu dah pergi makan apa ni semua kan? Diam je semua ya.
Mentang-mentang tak ada depan mata saya. Kalau ada depan mata saya suruh buat kat depan ni tau. Okay. Ada. Okay. Okay. Kita perlukan banyak ni tapi yang dia sediakan banyak ni. Thus H2SO4 is a limiting reactant. Tak cukup lah ya. Okay. Jadi dah dapatlah yang pertama. Okay. Calculate the mass excess reactant. Ni nak kira mass excess reactant, kena buat perkadaran menggunakan mol yang limiting lah. So sekarang ambil ni. Okay. So kita ada 3 mol H2SO4 need 2 mol Al. Okay. Buat perkadaran menggunakan persepsi self H2SO4 sebab dia limiting reactant lah. Okay, kalau kita ada 0.15 mol H2SO4, dia perlukan sebenarnya sebanyak 0.15 divide by 3. Oops. 0.15 divide by 3 times 2. Okay. Mana pen saya ni? Okay. Dapat 0.1 mol Al. Jadi untuk 0.15 mol H2SO4 dia perlukan 0.1 mol Al saja. Sedangkan mol Al yang dibekalkan adalah banyak ini. Jadi mol Al excess equal to 0.741 minus 0.1. So 0.641 mol. Ni mol Al excess. Jadi mass Al excess kita ada 0.641 times dengan 27. Okay, kamu dapat 17.31 gram. Banyak ni lah mass Al yang excess itu. Okay, boleh ha? Salin kah? Kamu salin ke tidak tak tahulah kan sebagi je masa kan. Belajar online macam ni lah kan. Nak buat macam mana? Saya tak ada depan mata kan. Tak apalah, kamu buatlah, janji kamu faham lah. Kamu tengok saja pun boleh. Ada yang cakap nak baring saja. Boleh tak? Boleh je, janji kamu faham kan. Anak saya tengok kelas, ya Allah. Sambil baring ni. Adik buat apa? Rupa-rupanya tengah kelas. Baring atas katil kan. Tak apalah, janji dia faham je lah kan. Nak buat macam mana? Dah memang situasinya macam gini dah ha. Janji kamu faham je tau. Janji yang penting kamu faham ya. Alright. Next. Kita tengok soalan percentage yield. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok. Okay. Dibekalkan kepada kamu tadi. Okay. Dibekalkan kepada kamu tadi mol H2SO4 ialah 0.15. Mol Al adalah 0.741. Okay. Jadi kita katakan bahawa H2SO4 adalah limiting reactant. Ini adalah excess reactant. Jadi sekarang kalau kita nak mengira percentage yield, kita kena kira berapakah mass Al SO4 terhasil ini. Ya. So nak dapatkan mass Al SO4 terhasil, mestilah membuat perkadaran menggunakan sulfuric acid sebab dia adalah limiting reactant. Jadi sekarang kalau kita tengok di sini, daripada equation kita ada 3 mol H2SO4 produce 1 mol Al2SO4, aluminium sulfate. Jadi sekarang kalau kamu ada sebanyak 0.15 mol
H2SO4. Ini ambil yang provided lah. Ya, yang di-provided. 0.15 mol H2SO4. Berapakah mol aluminium sulfate yang kita akan dapat? Okay. Saya kira. Bagi 3 je lah. Yeah, so that you will get 0.05. 0.05. 0.05 mol Al2SO4. Jadi ini kita sebenarnya mengira theoretical yield. So sekarang dia nak percentage yield. Percentage yield adalah actual yield divide dengan theoretical yield. Darab 100%. Okey, jadi sekarang actual yield diberikan dalam soalan lah 16.5. 16.5. Oh, saya tak kira lagi mass. Sorry, tak kira mass lagi ya. So, boleh kira mass AL. Tak, saya nak padam. Saya bau strawberry lah. Okay, jadi mass Al2SO4 sama dengan 0.05 darab dengan molar mass. Molar mass Al2SO4 lah. 2 times 27. Okay, plus dengan 3 times 32. Plus dengan 12 times 16. Oh, strawberry salah. Okay, so kamu dapat berapakah itu? 17.1. 17.1 gram. Ini adalah theoretical yield. Okey, jadi sekarang percentage yield equal to actual yield divide dengan theoretical yield darab 100%. So, actual yield diberikan ke atas. Ni 16.5 ya. 16.5 divide dengan 17.1 times 100%. Then dapatlah dia punya tu 96.49%. Dapatlah. Jawapan dia habis, settle. Boleh ya? Boleh. Ya, okey. So soalan objektif saya berikan jawapan dia saja. Boleh ya? Boleh. Okey. So saya sekejap saya stop recording. Ada apa-apa nak tanya tak?